A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku, melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, maksud dan tujuan hidup kita adalah satu sahaja, iaitulah untuk kita mengabdikan diri, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah ini merupakan tujuan utama kita diciptakan, kita dijadikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa pun sekali status kita, kita ni tetap bernama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perlu berusaha untuk mencapai dan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersempena kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bulan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya sangat-sangat mustajab. Amalan ganjaran pahala yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kesempatan yang ada ini, saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan sedang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita nak membicarakan berkaitan dengan satu tajuk, iaitulah kita nak memaknakan Ramadan ini dengan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Antara bentuk ibadah, iaitulah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerusi ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana yang telah diwajibkan, difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat di dalam ayat ini, setiap ayat yang dimulakan dengan suruhan ya ayyuhallazina amanu, di dalam Al-Quran ada suruhan yang berbentuk khusus untuk orang beriman, dan di sana juga adanya suruhan yang berbentuk umum untuk sekalian manusia.
ada seruan yang menyebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini berbentuk umum untuk semua manusia, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan suruhan ini kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila kita perhatikan di dalam ayat ini, setiap ayat yang Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala khususkan kepada orang beriman. Seruan ini khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selepas daripada ayat ini, bila datangnya ayat seruan ya ayyuhallazina amanu, kita akan lihat selepas daripada itu adanya pesanan-pesanan yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah bila kita membaca ayat-ayat ini, sekadar perkongsian untuk kita bersama, bila kita membaca ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, cuba kita berhenti sebentar ataupun berhenti sementara, kita buka Al-Quran, kita lihat terjemahan Al-Quran dan kita lihat maknanya. Apa pesanan yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan, nak bagi tahu kepada kita. Baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbalik pada ayat yang kita mulakan pada mukadimah tadi. Jadi tujuan untuk kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitulah untuk kita beribadah. Ini tujuan yang utama. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan yang utama iaitulah kita dijadikan di atas dunia ini untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi status sebagai satu hamba ini adalah status yang paling asas sekali bagi satu orang manusia, yang mana kerana mereka ini tiada kekuatan hidup melainkan dengan bantuan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kita sebut sebagai hamba. Tujuan kita diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita nak memaknakan Ramadan ini dengan aktiviti ibadah, siangnya kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita sedekah dan sebagainya, malam kita bertarawih, malamnya kita qiyam dan sebagainya, kita menghidupkan hari-hari di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sahabat sekalian, manusia bila dia masuk saja dalam kubur, kita tidak akan bawa duit ringgit kita untuk kita belajar. Kita tidak akan bawa makanan kita. Kita tidak akan bawa nasi untuk kita makan dalam kubur. Kita tidak akan bawa minuman untuk kita minum di dalam kubur. Segala gelaran Datuk Seri, Tuan Guru, apa saja gelaran, pangkat yang kita dapat atas dunia ini, kita akan tinggalkan. Semua sanjungan tadi tidak akan dibawa bersama kita ketika kita berada di dalam alam kubur. Kerana ketika itu manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala peranan mereka sewaktu mereka hidup di atas dunia. Sama ada mereka berjaya menjadi makhluk yang baik, makhluk yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulianya satu orang itu, Quran kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di kalangan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitulah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat kisah yang berlaku yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Kita ambil sebagai satu contoh.
kisah iblis yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada iblis. Kerana apa? Kerana sifat sombongnya, kerana sifat bongkak dia, besar diri yang ada kepada iblis. Dia rasa diri dia hebat, sombong, takabur, besar diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis dia membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala perintahkan supaya iblis sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa iblis dia membantah dan dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan alasan dan hujah yang dia kata dia lebih baik daripada Adam. Dia kata diri dia itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Dia kata ana khairum minhu. Inilah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini kalau ada kepada manusia, kita sudah ada ciri-ciri sifat yang ada kepada iblis. Sifat itulah ana khairum minhu. Kalau kita selalu rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, ini sifat yang ada kepada iblis. Maka bila iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sujud kepada Nabi Adam AS kerana sifat sombong, kerana sifat besar diri yang ada kepada iblis, dia merasakan bahawa diri dia lebih baik daripada Nabi Adam. Dia kata diri dia dicipta, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada tanah, sedangkan wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam itu daripada tanah. Maka iblis dia rasa diri dia lebih hebat, diri dia lebih mulia. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat kisah tentang iblis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan, Allah Ta'ala letakkan banyak tempat di dalam Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai satu pengajaran dan ingatan kepada manusia agar tidak menjadi makhluk seperti iblis. Jangan sekali-kali kita jadi seperti iblis. Bila kita membaca Al-Quran, kita baca berulang kali ayat yang menceritakan kisah iblis yang sombong, yang bongkak, agar dijadikan sebagai i'tibar dan pengajaran untuk kita semua. Baik. Kemudian bila kita membicarakan berkaitan dengan memaknakan Ramadan di dalam memaknakan Ramadan dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, puasa ni bukan sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum. Kalau kita lihat di sudut pentakrifan puasa itu, al-imsaku 'anit ta'ami wasyarab, menahan diri daripada makan, minum, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, bermula daripada terbitnya matahari sehinggalah terbenam matahari. Itu puasa. Ini yang kita faham. Puasa maksud tak makan, tak minum. Jadi satu orang itu kita kata dia ni adalah dia berpuasa. Jadi bukan sekadar kita nak memahami puasa itu tahan diri daripada makan dan minum, tetapi lebih daripada itu sebagai sebuah kursus untuk mendidik kita. Beradanya kita dalam bulan Ramadan, madrasah Ramadan, untuk mendidik kita, untuk tarbiyah diri kita supaya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar taqwa, yang benar-benar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makam yang paling tinggi di dalam ibadah ini yang kita lakukan ini, iaitulah makam yang disebut sebagai taqwa. Baik, sahabat sekalian, jadi objektif yang penting dalam pensyariatan puasa tadi, bila ayat ni kita baca berkaitan dengan kefarduan puasa, akhir ayat Allah Ta'ala sebut apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga dengan kefarduan puasa ini kamu menjadi satu orang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menerusi ibadah puasa inilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, objektifnya ialah takwa. Di dunia ini sahabat sekalian, kalau kita nak selesai daripada apa saja masalah,
Tidak ada cara lain yang iaitulah dengan cara kita bertakwa pada Allah, kita kembali pada Allah. Begitu juga dengan masalah di akhirat. Tidak ada cara jalan yang lain melainkan dengan jalan takwa. Baik. Jadi puasa yang kita sebutkan tadi, jika puasa yang kita faham hanya menahan diri daripada makan, daripada minum, lapar dahaga, sukar sebenarnya untuk kita nak mencapai tahap takwa. Kenapa? Kerana takwa itu Allahumma salli ala Muhammad merupakan satu tahap kecemerlangan yang paling tinggi. Bila kita katakan satu orang pelajar cemerlang, dia tidak akan memperolehi kecemerlangan, dia tidak akan memperolehi kejayaan secara sambil lewat. Tetapi dia perlu usaha, dia kena perlu sungguh-sungguh, dia kena rajin, dia kena banyak study dan sebagainya, barulah dia akan memperolehi kecemerlangan di dalam pembelajarannya. Begitulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagi mendapat kasih sayang dan rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, semua itu perlu kita lakukan dengan cara kita bersungguh-sungguh. Kita kena sungguh-sungguh, kita kena mujahadah, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa kita ni benar-benar hamba-Nya. Bahawa kita ni benar-benar hamba-Nya. Jangan sibuk untuk kita menambah dosa, melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kebaikan kepada kita, terutama di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Baik. Dan menerusi ibadah puasa ini juga kita berusaha untuk mencapai tahap takwa, dan ini bermakna puasa ini ialah satu alat untuk mendidik kita supaya kita berubah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa menerusi ibadat puasa ini. Maka ibadat puasa bukan sekadar dengan cara kita menahan diri daripada lapar, dahaga dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara benda perkara yang perlu kita jaga sepanjang keberadaan kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Yang pertama, mestilah kita menjaga apa? Hifzul lisan. Kita kena pelihara, jaga lidah kita supaya kita tidak mencaci maki, kita tak marah, kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok, yang tidak baik, kita tidak mengeluarkan perkataan kalam-kalam yang sia-sia. Nabi kata apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata, di antara tanda elok baiknya satu orang Muslim Islam itu, dia meninggalkan benda-benda perkara yang tidak mendatangkan manfaat, faedah bagi diri dia. Maka kita tinggalkan. Baik, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menjaga pandangan kita. Ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang maksiat, daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iaitulah kita mesti memelihara pendengaran kita daripada mendengar suara ataupun bunyian yang melalaikan dan sembang yang tidak mendatangkan manfaat. Ini jaga lisan, jaga lidah, jaga pandangan, jaga pendengaran kita. Yang keempat iaitulah banyak membaca Al-Quran dan juga kita banyak mendengar alunan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu ialah kalamullah. Meneliti kalam-kalam, firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita baca Al-Quran. Target paling kurang Ramadan ini untuk kita khatam sekali. 30 juzuk kita nak khatam paling kurang sekali dalam bulan Ramadan. Itu paling kurang. Lagi banyak, lagi baik, lagi terbaik. Dan kemudian yang seterusnya, yang kelima, iaitulah
kita kena memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, makna zikir iaitu kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, banyakkan kita menunaikan solat-solat sunat. Jadi kita sebutkan tadi, sahabat sekalian, kalau kata ibadat fardu, pahala ni dilipat kali gandakan oleh Allah Ta'ala. Kan? Kalau kata amalan fardu tu, of course yang wajib kita tak boleh tinggal lah. Pahala. Dan ni kita akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Banyakkan kita menunaikan solat-solat sunat. Qabliyahnya, ba'diyahnya, bangun malam kita solat tahajudnya, solat sunat. Baik. Kemudian yang ketujuh, qiyamul lail di malam hari. Qiyamul lail makna bangun malam. Ataupun kalau kita nak sebut secara mudahnya, maksud qiyamul lail di sini juga iaitulah hari ini kita menunaikan solat sunat tarawih juga disebut ataupun dipanggil sebagai qiyamul lail. Apatah lagi kita menghidupkan pula malam-malam kita selepas daripada tarawih. Jadi antara amalan yang boleh kita lakukan ataupun amal ibadat yang popular di dalam Ramadan ini solat tarawih. Cuma tahun ni kita tak dapat laksanakan di masjid dan di surau. Tapi alhamdulillah masih dapat kita laksanakan solat sunat tarawih ini di rumah. Kita dapat berjamaah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan isteri dan anak-anak kita. Kita dapat teruskan kita melaksanakan amal ibadat ini. Siang harinya kita puasa, malamnya kita melakukan solat sunat tarawih. Pun begitu, saya nak ingatkan, terutama untuk diri saya dan diri sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kita nak mengejar pahala, terutama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita utamakan yang wajib, yang fardu. Jangan sampai kadang-kadang kita duk usaha, duk pulun yang sunat, yang fardu kita tinggal. Sibuk semayang sunat, tapi semayang fardu, subuh tak semayang. Ini contoh yang tidak bagus. Dia duk buat pulun yang sunat, baca Quran, sedekah, tapi dia tak semayang. Ataupun dia semayang. Dia semayang, tapi dia tak puasa. Ataupun dia puasa, tapi tak semayang. Sama juga. Teruk. Nak teruk lagi, kedua tak buat. Ini lagi teruk lah. Semayang pun tak, puasa pun tak dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi kita memperbagaikan amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Baik. Yang ke-8. Antara ibadat yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini iaitulah sedekah. Banyakkan bersedekah. Juga disebut sebagai syahrus sedekah, bulan untuk kita memperbanyakkan sedekah. Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Banyakkan memberi daripada kita meminta. Kerana tangan yang berada di atas, Nabi kata, lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Kerana orang memberi daripada atas, orang yang menerima daripada bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Hulurkan bantuan, kita bantu, kita ada lebihan harta, kita ada duit lebih, kita sedekah, kita bantu orang, beri zakat dan sebagainya. Jadi memperbanyakkan sedekah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana sedekah ini merupakan satu amalan yang sangat mulia. Al-Quranul Karim sering kali mengingatkan, banyak kali di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji orang-orang yang bersedekah. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menganjurkan sedekah, orang-orang yang menganjurkan supaya melakukan infak fi sabilillah sehingga akhirnya menjadi amalan yang sangat diminati. Amalan sedekah ini amalan yang sangat diminati oleh para sahabat dan juga para salihin, salafun as-salih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman cerita tentang fadilat kelebihan sedekah ini.
Allah Ta'ala kata, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Yang bermaksud bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mana Quran kata, Allah Taala buat perumpamaan kepada kita. Kamathali habbatin, seumpama seperti sebiji benih. Sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Sebiji benih ditumbuh menerbitkan 7 tangkai. Dan Quran kata, sekulli sumbulatin mi'atu habbah, dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat kali gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuan. Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, betapa banyaknya gandaan pahala yang Allah Ta'ala berikan. Gandaan pahala orang yang suka bersedekah dan menderma, sehingga dilipat kali gandakan pahalanya sebanyak 700 kali ganda. Orang nak bagi dekat kita, Allahumma salli ala surah Ahmad, RM70 dengan RM700 ataupun RM70,000. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, kita nak RM70 kah, ataupun kita nak yang RM700 kah, ataupun RM70,000? Kita akan nak 70 juta. Kita nak lagi lebih banyak. Kita nak yang lebih banyak. Tidak ada orang yang akan ambil yang sedikit. Kita nak lagi banyak. Begitulah ganjaran pahala sedekah ni Allah Ta'ala bagi, dilipat kali gandakan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dilipat kali gandakan pahalanya tadi sebanyak 700 kali ganda. Maka tawaran yang banyak ini yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya. Tuhan yang Maha Kaya, pastinya kerana kemuliaan amalan bersedekah itu sendiri. Kerana adanya kelebihan-kelebihan yang ada pada amalan sedekah itu. Malah dalam ayat lain juga kalau kita lihat, di dalam surah Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang yang bersedekah itu seumpama memberi pinjaman kepadanya. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim. Baik. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pinjaman qardan hasana, pinjaman yang baik, akan digandakan balasannya, yakni dengan berganda-ganda banyaknya, kata Allah, dan mereka pula akan memperolehi pahala yang ganjaran yang mulia. Ini banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kelebihan sedekah, maka yang infak fi sabilillah. Dan satu ayat lagi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ayat yang lain dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah memerintahkan supaya kita melakukan sedekah di atas dunia sebelum tiba waktu yang tidak akan diterima lagi ketika itu amalan sedekah kita. Apa dia ayat dia? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Yakni kalau tidak, maka dia pada saat itu dia akan merayu, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Apa yang dia akan minta pada Allah Ta'ala? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan sedikit kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi. Untuk apa? Supaya aku dapat bersedekah. Nampak tak? Hebat amalan sedekah ni. Kalau kita boleh dilambatkan usia ajal kematian, maka minta nak buat apa? Amalan yang maka nak buat nombor satu, nak sedekah. Fa asaddaqa, maka nak bersedekah. Dia kata supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula menjadi di kalangan orang-orang yang salih. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Maka ayat ini jelas memberi isyarat kepada kita, seandainya kita tidak mengambil peluang di atas dunia ini untuk kita bersedekah, menderma, kelak apabila sampai di akhirat kita akan menjadi orang yang menyesal. Malangnya pada masa itu penyesalan tidak lagi berguna dan juga Allah SWT tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon pertolongan, kita mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sentiasa menjaga, menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi matlamat penciptaan manusia untuk beribadat dan hakikat ibadat ialah untuk kita mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berusaha untuk memperolehi keridaan tersebut. Maka puasa inilah tuan-tuan sekalian adalah satu peluang untuk kita baiki diri, untuk kita sama-sama muhasabah, kerana dalam bulan Ramadan ini merupakan satu madrasah untuk kita mendidik peribadi Muslim yang sejati untuk menjadi mukmin yang baik, juga bertujuan untuk merawat penyakit-penyakit dan kecacatan yang menimpa diri Muslim itu sendiri yang berbentuk Allahumma salli ala Muhammad, syakhsiah Muslim bersifat ikhlas. Untuk kita jadi orang yang bersifat ikhlas, orang yang sabar, melatih rohani kita dan jasmani kita supaya sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah dengan amal kebaikan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala menawarkan ganjaran di dalam bulan Ramadan, satu promosi yang sangat hebat yang tidak ditawarkan di dalam bulan-bulan yang lain, ambillah peluang yang terbaik ini untuk kita menambahkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang bermakna ialah Ramadan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini, pada petang ini, ada kebaikan dan manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Akhir sekali saya nak menukilkan satu kata-kata yang disebutkan oleh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Apa dia kata? Dia kata orang yang putus hubungan dia dengan Allah, orang yang putus hubungan dia dengan Tuhan ini seperti waw yang putus tali. Waw yang putus tali. Walaupun waw yang putus tali mungkin kita nampak hebat, dia boleh ke kiri, boleh ke kanan, terbang tinggi di tiup angin, namun dia tidak akan lama, bahkan dia akan jatuh. Berbanding dengan waw yang bertali, ia terkawal dengan tali pengikatnya. Begitulah juga manusia yang putus hubungan dengan Tuhan, dengan manusia yang terikat dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita terus istiqamah melakukan amal ibadat di dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti insya-Allah Ta'ala. Aktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.